Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, semakin lama semakin terserlah, semakin lama semakin jelas wajah sebenar Aswaja di Malaysia ni. Aswaja ni siapa pula? Aswaja ni ialah sebahagian asatizah daripada muftinya, mereka di jabatan muftinya, dan sebahagian sebahagian ustaz dan juga ustazah yang menyandarkan diri mereka kepada Asy'ariyah. Tapi sekarang dah kahwin kan? Jadi 2 in 1. Okey, Asy'ariyah Maturidiyah. Di mana sebagaimana dalam video react saya sebelum ini, telah saya tunjukkan bagaimana Datuk Mufti Wilayah Persekutuan menyesatkan mereka yang selain Asy'ariyah Maturidiyah. Dan dalam video saya yang lain telah saya tunjukkan bagaimana Ustaz Syakir Nasuha mengkafirkan mereka yang selain Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau tak dapat bezakan antara sesat dan kafir. Dan dalam video ini yang saya akan react, saya akan tunjukkan bagaimana Maulana Ehsan mengkafirkan mereka yang menolak sifat 20, bahkan bukannya menolak semua sifat 20 tu, tolak satu daripada sifat 20 itu pun sudah kafir, ya. Menariknya, selama ni kita biasa dengar Aswaja ini yang lazim menuduh, lazim memfitnah, kononnya kami yang salafi ataupun kami yang dituduh sebagai wahabi ni suka menyesatkan, suka mengkafirkan, tapi bila minta bukti tak pula bagi. Sekarang ni bukti tu adalah pada mereka. Sebab bila saya react dan bila saya tunjukkan mereka ni yang menyesatkan, mereka ini yang mengkafirkan, ada videonya sekali. Okey, jadi itulah. Terbalik pula jadinya. Jadi demikianlah, ini yang saya kata, semakin lama semakin terserlah wajah sebenar Aswaja, terbongkar rahsia mereka ni, ya. Okey, jadi sekarang ni saya akan mainkan video Maulana Ehsan yang saya masukkan itu. Ayo kita tonton dan dengar baik-baik. Bila sebut Imam Syafi'i pun Asy'ariyah, oi bodohnya, Imam Syafi'i lahir sebelum Imam Syari. Imam Bukhari pun Asy'ariyah. Itu bodoh tu. Ada kata-kata Imam Bukhari Syafi'i Asy'ari. Syari lahir selepas tu, Bukhari sebelum. Itu tak faham, orang tak faham. Kalau kita tanya Imam Bukhari, wahai Imam Bukhari, engkau percaya tak Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, Allah mukhalafah lil hawadis, Allah qaim bi nafsi, Allah wahdaniyah, Allah ada kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama besar kala. Imam Bukhari percaya tak percaya? Imam Bukhari percaya tak percaya? Agak-agak Imam Bukhari percaya tak percaya? Syairah. Tanya orang mazhab pun sama je. Dengan aku ke tak? Okay, kau Asy'ari. Selesai. Asy'ariyah itulah akidah dia. Sifat 20. Berani tolak ke? Berani tolak? 20 atau 13 sifat ni ijma'. Siapa nafi kafir. Setuju? Setuju tak? So, apa lagi nak? Tanyalah salafi ke, wahabi ke, asari ke, salaf ke apa, tanya dia. Sebut 13 sifat ni kat dia. Atau 20. Dengan aku ke tak? Kalau dia tolak salah satu, kafir. Kalau dengan aku, okeylah engkau asari, asyari. Atau salaf asyari. Bukhari pun asyari. Nabi Muhammad pun asyari. Betul? Nabi tak ajar sifat 20. Nabi tak ajar ke Allah wujud? Nabi tak ajar Allah qidam? Mungkin lafaz qidam tu ada kontroversi sikit lah. Al-awwal bila bidayah. Nabi tak ajar Allah baqa. Nabi tak ajar Allah tu ada kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama. Nabi tak ajar. Abu Bakar tak hafal. Kau mengarut, itu pun tak faham. Itulah akidah umat Islam. Baiklah, kita sudah pun menonton ataupun lebih tepat mendengarnya, ya. Apabila Maulana Ehsan bertanya kepada hadirin, dan hadirin senyap saja. Bukan saya yang mute audio, bukan saya yang tutup audio, tak. Memang hadirin senyap. Menunjukkan sama ada mereka tak dapat jawab, atau saya rasa yang lebih tepat ialah mereka sendiri tidak setuju dengan soalan dan juga jawapan yang dikemukakan oleh Maulana Ehsan. Baik, jadi di sini saya akan bincang tentang sifat 20, tetapi sebelum itu ingin saya jelaskan, sebagaimana yang telah saya buktikan dalam video-video saya sebelum ini, saya bersikap terbuka dalam sifat 20 ni. Maknanya sama ada sifat 20 ataupun Tauhid 3, ia adalah silibus. Ia adalah pengajian untuk seseorang itu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi semua bentuk syirik.
semua bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang lebih sesuai terpulang kepada diri masing-masing. Sesiapa yang nak menggunakan, sesiapa yang nak membuktikan kesyukurannya ke atas Allah, ke atas akal yang Allah kurniakan kepadanya, dia akan menganalisa antara dua silibus ni. Dan tanpa perlu apa-apa rocket science, tanpa perlu apa-apa kesukaran, dia akan tahu bahawa silibus Tauhid 3 itu adalah lebih mudah, lebih tepat, lebih efektif untuk mentauhidkan Allah SWT dan menjauhi semua bentuk penyekutuan, semua bentuk syirik terhadap Allah SWT. Sebab bila kita sebut Tauhid, kita juga kena tahu perkara-perkara yang merosakkan Tauhid itu, perkara-perkara yang menyekutukan Allah SWT. Okey? Jadi siapa yang nak ikut sifat 20 silakan, siapa nak ikut Tauhid 3 silakan, siapa yang nak menganalisa. Sebab channel saya ini, video-video dalam saluran YouTube saya ni adalah untuk orang yang ingin memanfaatkan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya. Akal tu jangan guna untuk menganalisa, membanding hal-hal duniawi saja, tetapi hal agama pun kita banding dalil dengan dalil, hujah dengan hujah. Dan dalam kes ini silibus dengan silibus, ya. Jadi saya tak adalah nak kritik sangat. Okey, akan tetapi walau bagaimanapun namun begitu, apabila Maulana Ihsan sampai mengkafirkan orang yang menolak sifat 20, mengkafirkan orang yang menolak satu daripada sifat 20, kemudiannya mendakwa, okey, jika ditanya kepada para imam salafus soleh seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Mereka akan terima dan mereka akan percaya, kan? Ataupun beliau tanyalah, mereka terima atau tidak? Percaya atau tidak, kan? Jadi semua tu beliau dakwa akan menerima dan mempercayai sifat 20. Okey, jadi ayuh kita analisa secara lebih mendalam sifat 20 ini, dan kemudian dengan analisa tersebut kita akan dapat satu gambaran. Saya tak adalah kata secara jelas sebab apa nak kata, kita tidak hidup pada zaman para imam salafus soleh untuk kita interview Imam Al-Bukhari, tanya Imam Syafi'i terima ke tidak, kan? Tapi berdasarkan kaedah-kaedah yang dipegang oleh para imam salafus soleh secara umumnya, kita akan dapat tahu sama ada mereka terima ataupun tidak sifat 20 ini, ya. Okay, bahkan daripada penjelasan saya ini, saya harap di kalangan para penonton sekalian pun dapat menjawab seandainya soalan yang sama ditanya oleh Maulana Ihsan itu juga ditanya oleh sesama rakan kerja ke, sesama ahli keluarga ke, sesama sahabat handai di surau ke, kan? Baik. Untuk mengetahui jawapannya, ingin saya jelaskan dua kaedah daripada beberapa kaedah yang ada tentang berinteraksi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah yang pertama yang juga dipegang oleh salafus soleh ialah tidak boleh mensifati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu sifat kecuali dengan apa yang Allah sendiri sifati dirinya dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan kita. Kita ni makhluk. Kita tak boleh nak mensifati Allah dengan sesuatu sifat sebagaimana kita mensifati sesama makhluk. Katakanlah kita jumpa ataupun orang jumpa saya ni tinggi. So sebahagian orang sifati saya sebagai tinggi ke, sebahagian orang sifati saya sebagai panjang ke, sebagai galah ke. Dululah zaman sekolah, kan, kawan-kawan panggil, oi tinggi, oi galah lah, oi panjang ke apa, kan. Ini sesama manusia. Tapi apabila kita sebagai makhluk yang sangat sangat fakir, sangat rendah, sangat ni, hendak berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh mensifati Allah dengan sesuatu sifat, melainkan dengan apa yang Allah sendiri sifati dirinya dalam Al-Quran dan atau lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaedah yang pertama. Dan bagi kaedah pertama ni ada sedikit perincian bahawa di sana terdapat sifat-sifat yang disepakati oleh semua, okey, para imam salafus soleh. Dan yang kedua, ada sifat yang diperselisihkan, apakah itu merupakan sifat Allah atau tidak. Nanti saya akan berikan contohnya, ya. Jadi bagi kaedah yang pertama ni ada perinciannya, iaitu ada sifat-sifat yang sememangnya disepakati dan adanya sifat-sifat yang diperbincangkan, apakah apabila Allah SWT menyebutnya, apabila Rasulullah SAW menyebutnya, apakah itu sifat Allah atau tidak. Ada perbincangan di situ, ya. Okey, kaedah yang kedua pula, tadi kaedah pertama, kaedah yang kedua pula ialah apabila Allah telah menerangkan
sifatnya dalam Al-Quran dan atau melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman kepada sifat-sifat yang Allah sifati dirinya, mengisbatkan sifat itu secara hakikat, ia bukan kiasan, ia bukan majaz, kita memahami maksudnya dan kita menyerahkan kaifiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Okey, saya ulang balik ya. Apabila kita telah membaca, mengetahui tentang sesuatu sifat Allah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih, manhaj kita ialah kita beriman kepada sifat itu, kita mengisbatkan sifat itu secara hakikat, kita memahami maksudnya dan kita menyerahkan kaifiatnya kepada Allah SWT sambil menyucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Termasuk dalam erti kata menyerahkan kaifiatnya kepada Allah ialah tidak berbicara lanjut tentang sifat itu. Tidak berbicara lanjut tentang sifat itu dengan teori akal, dengan teori falsafah ataupun sebagainya. Sebagai contoh, di kalangan aswaja kita maklum apabila Allah SWT menyebut tentang sifatnya istawa alal arash kan, mereka pula bincang lanjut-lanjut. Itu menunjukkan Allah berjisim. Itu menunjukkan Allah memenuhi ruang arash tu kan. Itu menunjukkan Allah ada arah. Padahal semua itu kita tak bincang langsung pun. Salafus soleh pun tak bincang. Semua itu kita serahkan kepada Allah. Kita tidak dituntut untuk bincang semua itu. Tapi mereka suka hendak membincang tentangnya. Contoh lain ialah sifat nuzul bagi Allah SWT ke langit dunia pada baki 1/3 malam. Lalu di kalangan aswaja pula ada yang berkata 1/3 malam ni berlaku sepanjang malam jika dirujuk kepada bumi yang berpusing ni kan. Lalu mereka pun terfikir ataupun berbincang, apakah dengan itu Allah mengosongkan arasnya? Apakah dengan itu Allah sentiasa berada di langit dunia? Okay? Di langit dunia, langit terbawah tu sepanjang malam. Semua itu tidak diterangkan oleh Allah SWT dan semua itu kita serahkan kepada Allah. Kita tidak bincang pun ya. Contoh lain untuk saya bersikap adil, ada juga seorang tokoh yang menyebut bahawa apabila seseorang itu berada di atas bukit ke di atas gunung, berarti dia lebih hampir kepada Allah SWT. Perkara itu kita tak bincang sebab itu termasuk kaifiat yang kita serahkan kepada Allah SWT. Jadi meskipun yang bincang tu ialah seorang daripada tokoh salafus soleh, tapi kita perlu berlaku adil. Perbincangan seperti itu sebenarnya tak perlu dan kita tidak bincang tentangnya dan tidak berkata tentang seperti itu ya. Tidak berkata kalau seseorang itu di atas bukit ke di atas gunung, apakah itu bererti dia lebih dekat kepada Allah SWT. Jadi semua itu termasuk perkara yang kita serahkan kepada Allah SWT. Okay, kita hanya beriman pada sifat-sifat itu, kita mengisbatkan sifat itu secara hakikat dan kita memahami maksudnya. Apa pun yang lebih daripada itu, ya Allah dan Rasulnya sendiri tidak terangkan, tak payah kita nak bincang-bincang ataupun bertanya tentangnya. Okay? Baik, berdasarkan dua kaedah ini, kita kembali kepada sifat 20. Okay, kembali kepada sifat 20 dan kita dapat analisa apakah salafus soleh, Imam Asy-Syafi'i ke rahimahullah, Imam Al-Bukhari ke rahimahullah ataupun mana-mana para imam salafus soleh yang lain akan menerima sifat 20 dengan begitu sahaja. Okey. Kepada para penonton yang mungkin selama ini berpegang pada sifat 20, yang telah menghafal sifat 20, yang percaya kepada sifat 20, harap dapat menganalisa apa yang bakal saya sampaikan ini dengan adil. Saya sampaikan ini bukan ada apa-apa keuntungan pada diri saya, bukan ada apa-apa manfaat duniawi kepada diri saya, tapi cuma ingin saya sampaikan ilmu sebagai amanah. Saya tidak mahu menyampaikan ilmu dan menyembunyikan hakikat sebenar di sebalik ilmu tersebut. Okey? Baik, kita masuk pada sifat 20 sekarang ni. Sifat pertama, yang ini wujud. Okey? Sifat wujud tu, sifat pertama daripada senarai sifat 20 tu, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya, ada atau tidak Allah SWT pernah mensifati dirinya dalam Al-Quran dan atau lisan Rasulnya Muhammad SAW, maknanya dalam hadis-hadis yang sahih ke hasan, sifat wujud tersebut ada ataupun tidak? Soalan basic saja. Takkan kan selama ni duk hafal sifat pertama tu wujud. Jadi wujud tu ada atau tidak? Allah mensifati dirinya dengan sifat wujud, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Kan? Kalau anda mengkaji dalil-dalil yang digunakan sebagai pendukung sifat wujud itu,
Saya pun kaji juga dalil-dalil. Yang mereka kemukakan ialah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang menerangkan sifat Allah yang maha mencipta. Itu ialah sifat Al-Khaliq, sifat maha pencipta. Bukannya sifat wujud. Kenapa pula tidak disebut sebagai sifat Al-Khaliq, tapi kamu pergi kepada sifat wujud? Jadi persoalannya sekarang ni, katakanlah sifat 20 ni dipersembahkan kepada Imam Asy-Syafi'i, dipersembahkan kepada Imam Al-Bukhari, dipersembahkan kepada para imam salafus soleh. Sifat yang pertama anda jelaskan, mereka akan, okay, mana dalil bahawa Allah mensifati dirinya dengan sifat wujud? Okey, pernah terfikir tak soalan tu? Okay? Sifat wujud tu. Okey, jadi saya bukan nak kata Allah tak wujud, bukan. Sebab kalau anda nak kata Allah tu wujud, gunakanlah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah telah menamai dirinya dan telah mensifati dirinya. Sebagai contoh, Al-Hayyu Al-Qayyum, kan? Yang maha hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Kenapa guna sifat wujud? Satu sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mensifati dirinya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Okey, ayat-ayat yang digunakan sebagai dalil untuk membuktikan sifat wujud itu sebenarnya menerangkan sifat Allah yang Maha Pencipta, bukannya yang wujud. Okey, ini baru sifat pertama. Alright. Sekarang kita masuk pada sifat kedua, iaitu qidam. Okey, qidam. Ada tak Allah Subhanahu Wa Taala mensifati dirinya dengan sifat qidam dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih? Okay, pernah tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah dengan sifat qidam? Kalau kita kaji dalam Al-Quran, sifat yang ataupun perkataan, istilah yang Allah gunakan untuk dirinya ialah Al-Awwal. Kita sama-sama maklum surah Hadid, surah yang ke-57 ayat ketiga. Okey, di mana Allah SWT berfirman, Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Allah mengistilahkan, Allah mensifati dirinya dengan awal. Kenapa kamu tukar kepada qidam? Okey, dan terhadap sifat ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 2713. Ini hadis yang panjang, antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca sebelum tidur, antaranya yang menjadi fokus kita, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'un. Ya Allah, engkaulah yang awal, maka tiada apa jua sebelum engkau. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam menggunakan sifat awal sebagaimana ayat ketiga surah Hadid tadi tu. Sambungan, wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Dan engkaulah yang al-akhir, falaisa ba'daka syai'un, maka tidak ada apa jua sesudah engkau. Maka sifat yang Allah gunakan untuk dirinya ialah al-awwal, bukannya qidam. Mengapa kamu guna qidam? Perkataan qidam ni memang ada dalam Al-Quran. Sebagai contoh, surah Yasin. Okey, surah Yasin ayat 39. Okey, sebagaimana yang saya tunjukkan di sini, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Nampak tu yang ujung tu, al-qadim, kan? Dan telah kami tetapkan bagi bulan itu manzilah-manzilah, posisi-posisinya. Okey, sehinggalah setelah disampai ke manzilah yang terakhir, kedudukan yang terakhir, mula-mula bulan sabit orang panggil kan, bulan sabit tu besar-besar jadi bulan penuh, atau kecil-kecil kan, sehingga kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua, ataupun qadim ni tandan yang lama, kan. Jadi perkataan al-qadim memang ada dalam Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensifati dirinya dengan al-qadim. Allah mensifati dirinya sebagaimana dalam ayat ketiga surah Al-Hadid sebagai al-awwal. Huwa, dia yang awal. So kenapa kamu pilih qadim? Lalu sekarang ni ingat kaedah pertama apa dia? Kita tidak mensifati Allah dengan sesuatu sifat kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya sendiri. Allah tidak sifati dirinya dengan wujud. Kenapa kamu sifati diri Allah dengan wujud? Okey, macam tu Allah tak wujud ke? Tak, kita guna sesuatu istilah yang Allah guna untuk sifati dirinya. Al-Khaliq ke, Al-Hayyul Al-Qayyum ke, Al-Hayyu Al-Qayyum ke, kan? Kenapa guna satu sifat yang Allah tidak sifati dirinya? Kemudian qadim. Allah telah mensifati dirinya dengan al-awwal. Kenapa kamu sifat Allah dengan al-qadim pula? Al-qadim, perkataan tu ada dalam Quran, tapi Allah tak guna untuk dirinya. Allah guna untuk menunjukkan tandan ataupun pokok yang sudah lama, sudah tua, kan?
Okey, seterusnya baqa'. Baqa' ni tadi ingat tak kaedah pertama? Kita mensifati Allah dengan sesuatu sifat. Maaf, kita tidak mensifati Allah dengan sesuatu sifat kecuali apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya katakan di sana ada perbincangan. Ada perincian. Pertama, sifat-sifat yang disepakati. Yang kedua, sifat-sifat yang ataupun lebih tepat ayat Quran hadis tu diperselisihkan apakah itu sifat Allah ataupun tidak. Okey, sebagai contoh sifat baqa'. Ini sifat yang ketiga kan, sifat baqa'. Kalau kita rujuk balik kepada ayat ketiga surah Hadid, okey, Allah SWT mensifati dirinya dengan wal akhiru. Okey, dan dalam hadis sahih Muslim yang menjelaskannya, Rasulullah menjelaskannya, wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Engkau lah yang al-akhir, tak ada, maka tiada apa jua sesudah engkau. Alright. Perkataan baqa' ada juga. Okey, kalau kita rujuk dalam surah Ar-Rahman, surah 55 ayat nombor 27, Allah SWT berfirman, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan kekalah, baqa', dan kekalah, okey, wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah ada menyandarkan sifat baqa' kepada dirinya. Okay, sekarang ni ada dua sifat. Ada sifat al-akhir dan sifat baqa'. Kan? Ini yang saya masukkan tadi tu. Ada perselisihan. Nak guna yang mana satu? Antara al-akhir ataupun baqa'. Okey, bila ada perselisihan, okey, of course, kita kata terbukalah nak pilih yang mana satu. Akan tetapi, walau bagaimanapun namun begitu, jika seseorang itu menolak baqa' kerana dia prefer, dia pilih al-akhir, kita tak boleh mengkafirkan seseorang itu kerana perkara khilaf seperti ini. Okey? Dan kalau kita lihat ataupun pada analisa kat saya lah, bila Allah berfirman dalam ayat ketiga surah Hadid kan, huwal awwalu wal akhiru, ia lebih jelas. Sebab Allah secara jelas mensifati dirinya sebagai yang awal dan akhir, dan kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Alright? Jadi Rasulullah pun tidak menjelaskan dengan perkataan baqa', tetapi menjelaskan sifat Allah dengan perkataan akhir. Alright? Jadi ini satu contoh macam mana adanya perselisihan. Nak guna baqa' ke nak guna al-akhir? Kan, nak guna baqa' ke nak guna akhir yang tidak ada apa jua sesudah engkau. Jadi ini yang saya masukkan tadi, adanya khilaf. Alright? Okay. Jadi bila dah ada khilaf ni, kita tak boleh kata of course para imam salafus soleh akan terima baqa'. Tak. Mereka mungkin akan tanya balik, kenapa kamu pilih baqa'? Kenapa tidak pilih yang akhir? Kan? Ini yang masukkan saya. Sebab kita assume lah, kita betul-betul tanya. Kita betul-betul temu ramah, pegang mikrofon. Tanya Imam Al-Bukhari ke Imam Syafi'i ke kan. Contoh lah sebagainya kan. Alright? Okey. Kemudian, dalam senarai sifat 20 tu, alright, ada sifat-sifat yang sememangnya ada dalam Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh sifat sama, sifat basar, sifat maha mendengar, sifat maha melihat. Akan tetapi, walau bagaimanapun, nama begitu, nanti dulu. Kena tengok dulu macam mana perbincangan di kalangan mereka yang menyusun silibus sifat 20 ini. Apa perbincangan mereka tentang sifat sama dan basar tu? Adakah ia selari dengan Al-Quran dan Hadis ataupun perbincangan-perbincangan yang tidak berasal daripada Al-Quran dan Hadis? Sebelum ini, dalam dialog Fikrah Quips 6.0 antara Ustaz Salman dan Ustaz Faiz ataupun PU Faiz, kita telah lihat, kita telah dengar bagaimana dua sifat ni, sama dan basar, yang asalnya memang ada dalam Quran, telah dibincang, telah dikupas oleh Asy'ariyah dengan perbincangan dan kupasan yang memang confirm tidak berasal daripada Al-Quran dan Hadis, kan? Jadi apabila dipersembahkan ataupun ditanya kepada para imam salafus soleh tentang sifat sama, tentang sifat basar, kamu terima atau tidak? Kamu percaya atau tidak? Dia orang akan kata, nanti lu, apa kamu masukkan dengan sama tu? Apa yang kamu masukkan dengan basar tu? Okey, contoh lain sifat kalam. Dalam sifat 20 ada sifat kalam kan. Tetapi di sisi Asy'ariyah, kalam itu pula terbahagi dua. Kalam nafsi, kalam lafzi, dan mana pembahagian ini tidak berasal daripada Al-Quran dan Hadis. Jadi apakah mereka, para imam salafus soleh, akan menerimanya ataupun menolak? Bukan mereka menolak sifat kalam, tetapi perbincangan sifat kalam yang ada dalam silibus sifat 20 tu. Perbincangan sifat sama, sifat basar yang ada dalam silibus sifat 20 itu. Jadi,
Tak boleh semudah-mudahnya berkata para imam salafus soleh, baik Imam Asy-Syafi'i ke, Imam Al-Bukhari ke, atau sesiapa lain, tak boleh dengan mudah berkata mereka akan menerimanya, mereka akan mempercayainya. Sebab anda akan sebut itu sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sifat pertama yang anda present, yang anda persembahkan kepada mereka wujud. Mereka akan wujud. Kenapa wujud? Mana datang wujud? Kan? Sifat kedua, kidam. Kenapa kidam? Kan Allah sebut al-awal, yang awal. Okey, baqa. Okey, baqa. Memang ada ayat Quran baqa. Tapi Allah juga sifati dirinya yang akhir. Kenapa kamu pilih baqa dan bukan akhir? Alright. Kemudian ada sifat-sifat yang saya tak adalah sebut semua 20. Kita fokus kepada beberapa lah. Yang mula-mula tadi, the first three. Dan kemudian sifat yang ada dalam Quran. Sifat sama, sifat basar. Tapi dengan perbincangan yang kamu bincang sampai macam tu, kenapa? Ataupun sifat kalam. Kemudian terbahagi dua, kalam nafsi, kalam lafzi. Macam mana tu kan? Jadi tidaklah semudah-mudahnya untuk berkata para imam salafus soleh akan menerima sifat 20 itu ya. Yang ni saya bagi beberapa contoh lah. Sebenarnya 6 contoh lah. Kalam, wujud, kidam, basar, wujud, kidam, baqa, dan juga sama, basar dan juga kalam kan. Sifat-sifat lain sila kaji. Siapa yang berpegang kepada sifat 20, kajilah secara adil. Okey, sebagai contoh yang saya tunjuk ni kan. Jadi kembali kepada poin lain yang dikemukakan oleh Maulana Ihsan, bahawa sesiapa yang tolak sifat 20 dia kafir. Sesiapa yang tolak satu daripada sifat 20 dia kafir. Kita kata ini satu contoh orang yang bermudah-mudahan mentakfirkan, bermudah-mudahan mengkafirkan sesama umat Islam. Saya berkata, kalau orang tu tolak sifat 20, kita tanya dulu, kenapa kamu tolak? Lalu kalau dia kata sifat wujud tu tak ada dalam Al-Quran dan hadis, alright? Bukannya Allah tak wujud, tapi sifat tu sendiri. Okay, sifat tu sendiri. Kenapa tak sebut Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu Al-Qayyum? Kan? Kenapa kalau ayat-ayat yang dikemukakan itu menunjukkan sifat Khaliq, sifat pencipta bagi Allah SWT, kenapa tak sebut sifat tu? Kenapa kamu kemukakan ayat-ayat yang menerangkan sifat Allah yang Maha Mencipta, lalu tapi hasilnya sifat wujud? Kalau kamu nak kata, kamu kemukakan ayat-ayat tu, lalu kamu menerangkan ini menunjukkan Allah memang ada, apa tak apalah kan? Alright. Kemudian kalau seseorang tu menolak sifat kidam, tanya baik dulu kenapa kamu tolak? Tolak sebab yang Allah gunakan ialah awal, bukannya kidam. Kalau orang tu tolak sifat baqa, kenapa? Memang ada baqa, tapi saya prefer untuk guna sifat akhir. Sebab Rasulullah pun pakai sifat al-akhir tu kan. Sama juga kalau kamu tolak sifat kalam, kafir. Nanti dulu. Kenapa kafir? Tak. Saya tolak sifat kalam sebagaimana yang dikupas, yang dibahas oleh Asy'ariyah, di mana ia terbahagi dua. Kalam nafsi, kalam lafzi. Bahkan, saya sendiri ada banyak video, 5 ke 6 kot dalam sifat yang bincang kan, yang mana saya tolak pembahagian sifat kalam itu pada kalam nafsi, kalam lafzi ya. Boleh rujuk dalam playlist sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan manhaj salafus soleh, ada video yang mula dengan KA. Okey, ada nombor hashtag 1234 apa, boleh tengok dalam playlist itu ya. Jadi tak mudah, kita sangat hairan bagaimana seorang maulana yang dinobatkan sebagai inilah salah seorang striker, pendekar bagi aswaja, begitu mudah mengkafirkan, padahal ada perinciannya. Secara ringkas, jika seseorang itu menolak sesuatu sifat, kenapa kamu tolak? Sebab sifat itu sendiri tidak ada atau tidak selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Ataupun mungkin ditolak kerana perincian. Memang kamu sebut sifat itu, tapi sifat itu di sisi kamu dibincang, dikupas dengan satu perbincangan yang tidak berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeza jika seseorang itu menolak satu sifat yang memang ada dalam Al-Quran. Seperti tadi kita dah sebutkan, sifat awal, sifat akhir. Lalu ada si fulan, kita tanya dia, kamu terima tak sifat Allah yang awal dan akhir? Dia tolak, tak, aku tak terima, apa tu? Dia tak faham. Lalu kita, manhaj kita salafus soleh, manhaj kita salafi ialah iqamatul hujah, ditegakkan hujah. Kita tak terus hukum kafir macam tu. Ditegakkan hujah. Iqamatul hujah ni ada 3 langkah, 3 step. Pertama, ditegakkan hujah, diterangkan bahawa inilah sifat Allah. Dalilnya ayat ketiga surah Al-Maidah. Dalilnya hadis sahih Muslim nombor 2713 tadi kan. Okey.
Kemudian kita, langkah kedua, kita luruskan, kita bersihkan apa-apa salah faham, kekeliruan. So, mungkin dia kata, oh selama ni aku tahu kidam, selama ni aku tahu baqa', lalu kita luruskan salah fahamnya. Langkah ketiga, kita beri dia sedikit masa untuk dia fikir-fikir, menerimanya, sebab fitrah manusia ni, kebiasaan manusia ni, bila dia percaya A, kemudian dia nak mengaku salah, yang betul B, nak kata serta-merta susah sikit, dia lambat sikit, dia nak fikir-fikir dulu kan, tak apa, bagi sikit masa. Kita tidak serta-merta mengkafirkan, okey? Jadi sangatlah dikesali sikap Maulana yang begitu mudah mengkafirkan mereka yang menolak sifat 20 ataupun menolak satu daripada sifat 20, padahal ada perincian di sebalik itu. Kalau seseorang itu tidak menerima, tak terima tu maksudnya tolak lah. Kita bincang dulu kenapa dia tolak sifat 20 tu, kenapa dia tolak walaupun satu daripada sifat 20 itu. Kan kita bincang dulu, bila kita tahu kenapa dia tolak, tak jatuh hukum kafir tu. Bahkan mungkin macam apa, bila ada orang tuduh kafir, kalau tak pergi kepada orang yang tuduh, perkataan kafir atau sifat kafir itu kembali kepada orang yang menuduh. Okay? Jadi sangatlah dikesali, ya. Baik, alright. Kemudian Maulana juga sebut ijma'. Sesiapa yang tolak sifat 20 atau 13, dia kafir. Tapi bila kita dengar Maulana sebut tu pun, kita dah tahu ada yang tak betul di situ. Beliau sebut apa? Ijma', sesiapa yang tolak sifat 20 atau 13, dia kafir. Kalau bilangan tu pun tidak disepakati, 20 ke 13, macam mana boleh ada ijma' berlaku kekafiran? Kalau bilangan tu pun tak disepakati, bahkan sebelum 20-13, setahu saya 7 saja. Kemudian dia berevolusi menjadi 13. Kemudian berevolusi menjadi 20 kan. So, nampak tak ini satu lagi contoh bagaimana begitu mudah dikafirkan, ya? Padahal macam saya kata, kafir ke tidak, ada perbincangan, ada perincian di sebaliknya. Dia tidak mudahlah begitu. Sebagai contoh, kalau saya kata siapa yang tolak tauhid rububiyah, dia kafir. Siapa yang tolak tauhid al-ibadah atau tauhid ubudiyah, dia kafir. Siapa yang tolak tauhid asma wa sifat, dia kafir. Pasti saya pun kena attack, pasti orang pun akan mengingkari apa yang saya sebut. Sebab ia tidak semudah begitu. Mesti ada perincian, mesti ada penjelasan, apa kan. Jadi, macam saya kata di awal video, ini adalah kedua-dua ini adalah silibus untuk seseorang itu mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Jadi, kalau ada orang yang tolak, kita tanya dulu kenapa kamu tolak, lalu dia akan jelaskan perincian-perinciannya kan. Dan macam saya jelaskan tu lah, kalau orang tu tolak wujud, kenapa dia tolak wujud? Kalau dia tolak sifat sama, basar, kenapa dia tolak? Kalau dia tolak sifat kidam, kenapa? Bahkan sifat kidam tu, saya dengar dalam video tu Maulana Ihsan pun dia cerita-cerita, lepas tu dia tahu, dia sendiri kata kidam ni ada perbincangan, lepas tu dia explain further kan. Jadi dia pun sendiri tahu perkataan kidam tu tak tepat sebenarnya. Okey, baik. Dan yang terakhir, apabila Maulana mendakwa Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam Asy'ari, okey. Ini satu contoh bagaimana mereka ni sangat terdesak, sangat tergugat, sangat terancam sampai perlu buat apa saja untuk menjaga kewujudan mereka di Malaysia. Ni sesama manusia nak pakai wujud boleh lah. Okey. Umpama haiwan yang hampir pupus, maka terpaksalah melakukan apa saja untuk menjaga their existence, untuk menjaga kewujudan mereka di Malaysia ni, ya. Sampai-sampai Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam Asy'ari. Okey, baik. Kemudian ditanya, Maulana tanya, Nabi tak ajar ke Allah wujud? Nabi tak ajar ke Allah kidam? Nabi tak ajar ke Allah baqa'? Maulana, daripada engkau bertanya, why don't, bukankah lebih baik engkau sendiri, wahai Maulana, kemukakan hadisnya? Kamu tanya, Nabi tak ajar ke Allah wujud? Okey, kemukakanlah hadis daripada Rasulullah SAW. Of course, kita bincang bab akidah ni, hadis yang sahih atau hasan, yang Rasulullah SAW mengajar Allah wujud dengan perkataan wujud tu. Dengan perkataan wujud tu. Wujud ni perkataan Arab asalnya kan? Okey. Kidam. Okey, kemukakan hadis. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyebut bahawa Allah itu kidam. Jelas, tak ada double meaning apa, bukan kita kata apa, qat'i, bukannya zani apa kan. Kamu bagilah contoh, kamu tanya buat apa? Kamu tanya macam isyarat yang saya dapat kamu pun tak tahu. Okey, jadi kita tanya kepada Maulana Ihsan, okey, Nabi tak ajar ke Allah baqa'? Kemukakanlah Allah baqa'. Kenapa kamu tanya kami? Kamulah sebagai Maulana yang kemukakan buktinya. Jadi saya tanya, moga-moga Maulana dapat bagi tahu, yang dengan itu saya pun dapat belajar dan membetulkan diri saya, membetulkan video saya ini kan. Daripada kamu tanya,
Keempat, lebih baik kamu yang sebenarnya kemukakan. Kita nak istilah wujud tu. Kita nak istilah qidam tu. Okay? Qidam ni ada dalam Quran macam saya tunjuk tadi. Tapi digunakan untuk yang lama, yang tua. Yang sebenarnya kalau kita fikir tak sesuai digunakan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baqa' pun ada dalam Quran kan, tapi antara baqa' dengan akhir. Yang mana satu? Kalau kita rujuk kitab-kitab di kalangan para imam salafus soleh tentang sifat-sifat Allah, sekadar yang saya tahu banyak guna akhir lah, bukannya baqa'. Okey? Baik, alright. Jadi demikianlah ulasan, react dan kritikan saya dalam isu ini ya. Jadi bagi saya, sepatutnya Maulana bersikap jujur dalam menerangkan tentang sifat 20 tu. Tak nak terang pun tak apalah. Tapi janganlah sampai mendakwa para imam salafus soleh akan terima, akan percaya. Siapa yang tolak akan kafir. Siapa yang tolak satu daripadanya pun akan kafir. Padahal kalau kita masuk secara mendalam dalam sifat 20 tersebut, kita akan lihat alasan ataupun hujah orang yang menolaknya. Sampai-sampai kita akan tahu sebenarnya taklah kafir. Dia pun ada alasannya, ada hujahnya juga untuk menolak satu ataupun lebih daripada sifat itu. Dan saya hanya sentuh beberapa sifat daripada semua sifat 20 tu. Kalau yang sifat-sifat lain tu silalah mengkaji. Silalah mengkaji ya. Lihat ayat-ayat Quran yang dikemukakan tu dan bandingkan. Kita manusia tak boleh mensifati Allah SWT dengan satu sifat yang Allah SWT tak sifati dirinya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kamu nak kata itu adalah implikasi, itu adalah pelajaran daripada ayat Al-Quran tu, yang itu tak apa. Ini adalah khabar yang kita dapat ambil ibrah, yang dapat kita ambil iktibar daripada sifat-sifat ni. Yang itu tak apa. Tapi apabila kamu kata sifat, itu lain. Apabila kamu kata nama, yang itu lain. Apabila kamu kata daripada ayat ini kita dapat belajar bahawa Allah SWT sekian. Macam tu tak apa. Okey, macam itu tak apa. Jadi ada beza dalam cara seseorang tu menyusun perkataan, menyusun ayat. Ianya tidaklah semudahnya. Dan kita maklum, kalau nak kafir mengkafir ni, dia perlu dengan final details. Tak boleh secara mudah begitu saja, tak boleh secara macam yang apa dilakukan oleh Maulana Ihsan tu ya. Moga-moga Allah SWT menjauhkan kita semua daripada sifat mudah kafir mengkafir, mudah menuduh orang lain konon suka kafir mengkafir, padahal diri sendiri yang suka kafir mengkafirkan ya. Baiklah, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.